Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung sikit lagi tentang perbincangan tentang fizik. Tentang fizik. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk transformer. Yang ni yang kemarin cikgu belum padam. Ni. Boleh? Ni. Ada ke? Cikgu tak dapat ni lah. Ada ke? Hari ini kita akan masuk tentang transformer lagi, sambung sikit lagi, transformer lagi. Kita nak tengok sedikit pengiraan hari ini. Kalau kemarin kita dah tengok secara keseluruhan konsep dia, kan, bagaimana transformer tu boleh berfungsi, prinsip kerja dia, struktur dia. Kalau cikgu tanya lah, apa fungsi transformer? Kalau yang masih ingat, apa fungsi transformer? Yang belum masuk, apa fungsi transformer? Balik, yang apa fungsi transformer? Yang minggu lepas tu. Minggu lepas pula. Yang kemarin. Apa fungsi transformer? Hari ni kita rasa cikgu akan live sekejap ya, sebab cikgu tak sangat sihat. Fungsi transformer. Okey, betul. Ada dah yang jawab tu. Fungsi transformer ialah meningkatkan voltan, betul? Meningkatkan voltan, menaikkan voltan. So, kalau lepas ni soalan dia tanya macam mana kita nak naikkan voltan, kena pakai transformer. Mana-mana bab ataupun mana-mana tempat dah ada ni. Mana-mana tempat kalau dia tanya macam mana nak naikkan voltan, memang pakai transformer. So yang kedua, kalau nak pakai transformer, apa syaratnya? Mesti guna arus ulang alik. Kan, mesti guna arus ulang alik. So, kalau yang dia tanya lepas ni, kita nak guna transformer, mestilah kita mesti ada ataupun sumber dia ialah arus ulang alik. Nak naikkan voltan, mesti guna transformer. Nak guna transformer, mesti ada arus ulang alik. Ataupun terbalik dia, ada arus ulang alik, boleh guna transformer. Boleh guna transformer, maka boleh naikkan voltan. Itu fungsi dia, naikkan voltan, ubah voltan. Ubah voltan. Betul, ubah voltan. Okey, hari ni kita sambung lagi. Dah ada dah. Saya tak perasan. Internet sini tak okey sangat. Kan, yang ada, ramai hari ni, ramai. Kan, ramai hari ni. Ini live. Okey, sebelum tu yang baru masuk, selamat datang. Ini live terakhir minggu ni, kan, Jumaat. Minggu depan kita akan bersiaran lagi. Cuma minggu depan cikgu akan buat ulang kaji tentang tingkatan 4. Jadi siapa-siapa yang ada suggestion dia punya bab, Intan, hai Ifat, hai dekat Instagram ada Ifat. Hai Jannat lah, dia hai Intan ya, tak hai cikgu pun. Okey, siapa-siapa ada suggestion bab mana kita akan bincang, boleh tulis kat bawah. Nanti kita akan bincang minggu depan untuk form 4. Okey, sambung hari ni. Ingat tadi, nak naikkan voltan, nak turunkan voltan, nak ubah voltan, kita mesti guna transformer. Nak guna transformer, mesti ada arus ulang alik. Boleh, sebaik-baik semua nanti. Jadi kita akan tengok apa masalah dia, apa persoalan dia. Muhammad Dayana Iman, hai cikgu ke hai Tan? Hisham, hai cikgu ke hai Tan?
Okey, sambung. Hari ni pula kita nak tengok apa jenis transformer. Transformer ni ada dua jenis. Okey, dua jenis. Ni struktur kita kata struktur yang gambar lah, dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk simbol, transformer ni disimbolkan macam ini, simbol dalam litar begitu. Ataupun macam boleh? Okey. Transformer ni pula, transformer ni dia ada dua jenis. Bab kita kata cahaya. Oh, Nas Yogi nak minta cahaya, boleh? Kita buat cahaya. Kita buat cahaya minggu depan. Kalau ada permintaan lain, kita tengok. Hai cikgu, ya Allah, Nurjana, hai cikgu. Hai. Okey. Transformer balik transformer terus pada ilmu kita ini. Kan? Apa ni, transformer ni dia terbahagi kepada dua. Sebab kita kata dia untuk ubah voltan. Bila untuk ubah, sama ada dia boleh menaikkan voltan ataupun menurunkan voltan. Boleh? Nak naik pun boleh, nak menurun pun boleh. Nak ubah voltan. Boleh? Macam mana kita nak ubah voltan? Sebenarnya, kalau tengok daripada prinsip kerja, cikgu lebih suka rujuk ataupun refer tentang idea asal. Supaya nanti kalau dia tanya apa-apa soalan, idea asal kita ada, idea asal kita faham, maka kita boleh sendiri untuk fikir. Berbanding kita terus pergi kepada poin-poin yang kita nak tahu. Itu nanti masalah pula nanti. Mira Halim, Jip Jeman, hai. Hai semua. Okey, so kalau tengok tadi, kenapa wujudnya arus dekat sini? Wujudnya voltan DGE dekat sini? Sebab adanya pemotongan flux magnet. Betul? Pemotongan flux magnet. Flux magnet daripada mana? Yang diwujudkan oleh arus yang kat sini. Minggu lepas 1 jam, minggu lepas ya Allah. Kemarin 1 jam cikgu cerita macam mana benda ni berfungsi. So kalau yang terlepas lah minggu lepas, cikgu ada upload minggu lepas lagi. Ya Allah. Cikgu ada upload dekat YouTube Focus Physics Channel. Focus Physics Channel. Boleh dengar kat situ. 1 jam cikgu cerita tentang macam mana benda ni berfungsi saja. Yang itu penting macam mana benda tu berfungsi. Itu penting. Okey, so benda ni tadi akan ada arus disebabkan oleh dia memotong flux magnet ini. Flux magnet yang sampai, lepas tu balik semula. Sampai, balik semula. Sampai, balik semula. Betul? So, bila sampai, balik semula, hai fikirin betul. Dia kata seolah-olah cikgu ada satu call sini, ada magnet datang. Ada magnet datang, balik semula. Datang, balik semula. Bila datang, balik semula, kalau datang tak balik lain. Lockdown. Datang, balik semula, maka kat sini akan ada arus. Boleh? Akan ada arus. Ada orang tanya semalam, kenapa cerita pasal fizik, tak cerita pasal agama? Tak cikgu fizik, cerita pasal fizik. Kan? Cikgu nak cerita juga pasal bahasa Arab, pasal agama. Lain masa lah nanti, lain masa. Walaupun Jumaat, fizik tetap on lah. Oh, lupa hari ni hari Jumaat ya. Selamat Jumaat semua. Hari Jumaat yang keberapa kita berada di rumah hari ni. Okey, so kalau kita tengok bila dia sampai balik semula, maka pemotongan flux magnet itu menyebabkan dia ada arus. Kalaulah dia pemotongan itu menyebabkan dia ada arus, mestilah bilangan lilitan ini akan mempengaruhi dia. Sebab kita kata dah sebelum ni, kalau bilangan lilitan ni banyak, magnet datang, banyaklah arus dia. Kalau bilangan lilitan ni sikit, katalah 3 je, magnet datang, sikitlah arus dia. Maka bilangan lilitan ni main peranan. Macam mana arus ini terbentuk. Boleh. So kita boleh ubah voltan itu dengan kita ubah bilangan lilitan. Itu sebenarnya. Boleh kita ubah bilangan lilitan. So kita ada dua
dua jenis transformer. Transformer yang pertama, boleh jelas ke suara cikgu Jelas ke suara cikgu? Transformer yang pertama ialah, jangan cakap hai cikgu. Transformer yang pertama ialah bilangan lilitan yang belah primer ni banyak, bilangan lilitan yang belah sekunder ni sikit. Ni bilangan lilitan belah primer ni lebih besar daripada bilangan lilitan belah sekunder. Sikit. Ni banyak ni sikit. Boleh? Bila bilangan lilitan sini banyak, sini sikit, maka voltan dekat sini pun lebih banyak daripada voltan dekat sini. Boleh? So, kita kata dia ni akan menurunkan voltan. Yang ini menurunkan voltan. Jadi, voltan dia lebih rendah. Bila tu, kita kata dia ni sebagai transformer injak turun. Injak turun. Bahasa Inggeris kata step down. Step down transformer. Injak turun. Jelas lagi bersuluh. Terbaik nilam. Jelas lagi bersuluh nilam. Okey. Yang kedua, injak turun ya. Yang pertama, injak turun. Ini jenis transformer. Untuk apa? Turunkan voltan. Ada certain tempat kita terpaksa turunkan voltan. Ada certain tempat kita terpaksa naikkan voltan. Boleh. Kita nak guna voltan rendah, turunkan voltan. Okey. Tempat yang kedua ni ialah bilangan lilitan yang belah primer ini, belah input ini lebih kecil berbanding bilangan lilitan belah sekunder. Lebih kecil. Ni kecil, ni banyak. Ini sikit, ni banyak. So kita kata NP, number of turn belah primer lebih kecil daripada bilangan lilitan belah sekunder. Menyebabkan apa? Menyebabkan voltan belah primer lebih kecil daripada voltan belah sekunder. Boleh? So, yang ini kita panggil sebagai transformer injak naik. Injak naik. Tadi injak turun. Bahasa Inggeris kata step up. Naikkan voltan. Boleh? Step up transformer. Dinaikkan voltan. So, kita ada dua jenis transformer. Satu, injak turun. Buat turun voltan. Yang kedua ialah injak naik. Naikkan voltan. Boleh? Kalau nak turunkan voltan, guna yang ini lah. Kalau nak naikkan voltan, guna yang ini lah. Boleh? Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan. Tak ada soalan tu. Itu baru lagi. Mudah lagi. Okey. Seterusnya ialah bila ni, kalau kita tengok, dia ni bersifat, bila dia banyak, sini akan jadi sikit. Menyebabkan voltan pun banyak, voltan sini jadi sikit. Boleh? Kita pun boleh kata dia ni dalam bentuk nisbah. Nisbah. Berapa banyak kita turunkan bilangan lilitan, banyak itulah, nisbah itulah dengan berapa banyak voltan tu turun. So, wujudnya satu, yang boleh padam ya, wujudnya satu rumus. Rumus ni rumus sebenarnya rumus nisbah ya lah. Nisbah penurunan ataupun kenaikan voltan berbanding bilangan lilitan. Boleh? Ya, Okey, contoh apa contoh pula? Rumus dia ialah macam mana? Vs over Vp. Cikgu tak pasti rumus ni ada tak dalam senarai rumus. Ada cikgu rasa. Dalam senarai rumus ada. Vs bagi Vp sama dengan Ns bahagi dengan Np. Boleh? Vs bahagi Vp sama dengan Ns bahagi Np. Ini rumus dia. Rumus ni boleh pakai untuk semua jenis transformer. Semua jenis transformer yang ada. Okey, dia pun kata macam mana nak guna. Kita tengok nanti soalan SPM. Soalan SPM kebanyakannya dia tak ada guna rumus ni. Bukan tak ada. Dia sebab rumus ni mudah sangat. Cuba jadi cuba reka satu soalan. Soalan ni dia kata macam ni. Cikgu guna, katalah cikgu guna dekat sini 240 volt.
Dia kata 240 volt. Kat sini nanti bab dia menyala, bab yang menyala adalah 12 volt. Boleh? 12 volt. Kat sini dia pakai 660. Katalah dia pakai 2400 bilangan lilitan. So berapa bilangan lilitan dekat sini? Itu contoh satu. Contoh satu. Jadi ke tak tahu? Contoh. Kita ambil contoh satu dulu contoh satu. Ya Kita ambil buku. Dia akan jadi je, cuma takut dia tak keluar dalam bentuk perpuluhan. Nanti macam mana bilangan lilitan dalam bentuk perpuluhan pula. Kita tengok contoh satu ya, kejap ya. Okey, dia kata, cuba bagi baca contoh satu Dia kata, sebuah mentol 12 volt, mentol ni 12 volt, bernyala dengan kecerahan normal apabila ia disambung kepada bekalan utama 240 volt. Sama pula. Saya ulang, mentol ni normal, menyala secara normal. Menggunakan 12 volt lah, mentol 12 volt. Dia kata bila disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Boleh? Melalui sebuah transformer yang mempunyai 600 lilitan dalam gegelung primer. Gegelung primer dia 600 lilitan. Dia kata, berapakah bilangan lilitan dalam gegelung sekunder? Kat sekunder ni berapa bilangan lilitan? Boleh? So, kita tahu pertama dia guna transformer, tak? Sebab dia daripada 240 volt jadi 12 volt. Dia guna transformer injak turun ke injak naik? Injak turun kan? Sebab dia menurunkan voltage. So, transformer dia lebih kurang macam ni. Boleh? Okey. Kat sini 600 ni bilangan lilitan untuk primer. Dia tanya berapa bilangan lilitan untuk sekunder. So, masukkan dalam rumus lah. Macam mana? Vs over Vp sama dengan Ns over Np. Mudah. Vs berapa? Voltan sekunder. Voltan sekunder 12. Voltan primer 240. Ns berapa? Bilangan lilitan sekunder tak tahu. Bilangan lilitan primer 600. So 12 bahagi 240 darab dengan 600. Kalkulator. 12 bahagi dengan 240 darab 600. 30. Boleh? So, Ns jawapannya 30 lilitan. Boleh? 30 lilitan. Macam tu je dah guna. Dia boleh hilangkan mana-mana satu lah. Hilangkan Vs pun boleh. 3 ni dia akan bagi lah. Hilangkan sini pun boleh. 3 ni dia akan bagi. Boleh? Hilangkan sini pun boleh. 3 ni dia akan bagi. So, guna rumus nisbah dia lah. Boleh faham ke sampai situ? Oh, senang je. Ya, senang je. Senang je. Kan? Senang je. Boleh. Okey, so kita tengok soalan SPM ya. Soalan SPM kita kata. Tengok ada dekat analisis bertopik. Soalan fizik SPM. Tengok soalan dia. Kita tengok 2018. Kita tengok 2018. Mudah je. Ya Allah, fizik je pun. Ada 2018 ada soalan transformer. Soalan nombor 41 dalam SPM. Tapi dia tanya apa? Tengok dia tanya apa? Dia tanya Rajah 28 menunjukkan simbol bagi sebuah transformer. Dia pun tunjuk simbol transformer. Baik, simbol transformer. Gambar transformer macam ni lah lebih kurang dia tunjuk ni.
Dia kata fungsi transformer ini adalah untuk meningkatkan apa? A dia bagi. Oh, Jepun hilang. Jepun A, satu, tenaga output. Dua, kuasa output. Tiga, arus output. Empat, beza keupayaan output. Okey, mana? Dia ulang. Dia tunjuk gambar transformer. Fungsi transformer adalah untuk meningkatkan tenaga output, kuasa output, arus output, beza keupayaan output. Kita nak meningkatkan apa? Boleh jawab? Tahun 2018. 2018 ni baru. Voltan, Nilam cakap voltan. Ada boleh tolong jawab kat situ? Voltan, Nilam cakap. Betul ke voltan? Kalau voltan, beza keupayaan output lah D. Beza keupayaan output. Kita nak naikkan atau turunkan voltan. Betul ke? Nilam betul. Bagus Nilam. Okey, kita tengok lagi contoh. Contoh lagi. Tahun 2017. Dia tunjuk gambar transformer. Okay. Dia tunjuk gambar transformer. Dia kata nombor 28 ni 2017. Raja manakah yang menunjukkan transformer injak turun yang betul? Transformer injak turun yang betul. Beza keupayaan. Amazing Sing cakap. Gambar transformer injak turun yang betul. Dia tunjuk gambar ni. Macam tu je dia tanya SPM. Soalan SPM ni. Soalan SPM yang lepas-lepas ya. Saya tunjuk contoh gambar satu. Gambar satu. Macam mana tengok dia kata supaya awak tak rasa benda ni susah, tapi masih lagi ilmu tu penting. SPM tahun ni ada tak? Okey. Pertama A, dia kata A, tengok ya, A. Dia bagi macam ni. A. B. Ya Allah, sangat lagi. B. Dia bagi macam ni. C. Dia bagi macam ni. D. Dia bagi macam ni. Okey, mana? Jawapan dia. Injak turun yang betul. A, B, C, D. Injak turun yang betul. A, B, C, D. A, B, C, D. Semuanya kalau kita tengok A, B, C, D, semuanya gegelung primer banyak, gegelung sekunder sikit. Betul? Gegelung primer banyak, gegelung sekunder sikit. Ni pun gegelung primer banyak, gegelung sekunder sikit. Banyak sikit, banyak sikit. Boleh? Semuanya kalau daripada konsep ini, ia ialah transformer injak turun. Cuma dia kata turun naik tu tengok sumber dia dulu. Kan tengok input dia belah mana. So dalam kes ni input. So ni primer, ni output, ni sekunder. Oh, ini ialah transformer injak turun. Boleh? Kalau contoh yang ini, input belah sini ni. Input belah sini, yang sekunder banyak. Maka ini transformer injak naik. A jawapan dia transformer injak turun. A jawapan. Yang ini salah sebab injak naik. Tengok sumber. Kalau yang ini guna bateri. Boleh tak guna bateri? Tak boleh kan? Tak function.
Yang D juga guna bateri. Walaupun gambar dia seakan sama, tapi dia guna bateri. Ni pun tak boleh, ni pun tak boleh. So jawapannya adalah A. Ini soalan SPM. Okey, itu tengok satu lagi dia kata. Soalan SPM ni 2017. Soalan 2017 lagi. 2016 dia kata fungsi transformer dalam sistem penghantaran tenaga elektrik ialah untuk mempercepatkan masa penghantaran, mengubah beza keupayaan, merendahkan rintangan, meninggikan kuasa. Confirmlah dia mengubah beza keupayaan. Pun sama. Mudah. Okey, nombor 26. Satu lagi, 2016. 2016, nombor 42 di soalan tahun SPM tu. Cikgu dah ambil tahun 2018. Dia tanya tentang apa fungsi transformer. 2017, dua soalan dia tanya. Satu dia tanya mana transformer injak turun. Yang kedua, apa fungsi transformer. 2017 tadi. 2016, dia tanya tentang fungsi transformer. Satu lagi dia tanya input dia kata dia buat menunjukkan satu telefon bimbit dan pengecasnya, charger telefon bimbit. Pasangan manakah yang betul berkenaan transformer dalam pengecas ini? Transformer, dia kata yang input dia AC 240 volt, output dia DC 5.3 volt. So sumber kuasa 240 volt. Yang handset tu pakai 5.3 volt. So dia tu injak turun. Nak menurunkan voltan. So injak turun. So kalau step down ataupun injak turun, mestilah kalau injak turun VP lebih besar daripada VS lah. Boleh? VP lebih besar daripada VS. Atau NP lebih besar daripada NS. Settle. Boleh? Settle. Yang terlepas live ni, cikgu ada upload live ni dekat Focus Physics channel dekat YouTube. Nanti boleh ulang balik pengajian kita pada hari ni lah ya. Transformer bahagian kedua. Kita transformer nanti kita akan buat satu lagi bahagian. Tak sempat lagi siap. Okey, settle. Dah dapat satu rumus transformer. Ini lagi penting. Yang kedua, kita nak bincang kalau dia merupakan transformer unggul. Bahasa Inggeris kata ideal transformer. Transformer unggul. Transformer unggul ni secara teorinya ada. Boleh buat secara teori lah. Bukan boleh buat. Adalah secara teori. Transformer unggul. Nanti tulisan. Transformer unggul. Bahasa Inggeris kata, bahasa Melayu pun ada ideal. Secara idealis. Idealnya boleh. Okay. Transformer unggul ni apa? Transformer unggul ni bila satu transformer itu tiada kehilangan kuasa. Logik kata mana-mana benda lah, mana-mana sistem lah, mana-mana mesin lah, dia akan ada nanti akan ada kehilangan kuasa. Boleh? Kehilangan kuasa. Kita dah belajar dalam form 4 kan, dalam form 4 tentang kecekapan. Dalam bab 2 tu, ujung sekali tu kita ada belajar. Sebelum elastik tu kita belajar tentang kecekapan. Boleh tengok balik efficiency, kecekapan. Efficient ke tak efficient? Okey, dalam kecekapan tu kata tak ada benda yang input dia 100 akan keluar output dia mesti 100. Tak ada. Dia mesti ada kehilangan power dia. Kalau kita bagi power dia 50, masuk dalam kata transformer ni dia akan keluar dalam 30 contohnya. Sebab apa? Dalam transformer itu nanti akan ada kehilangan kuasa. Kehilangan kuasa tenaga mesti biasanya dalam bentuk haba, Boleh. Tapi kalau kita kata transformer unggul, transformer kita andaikan yang dia tiada kehilangan kuasa. Maksudnya power yang masuk, power input dia mesti sama dengan power output.
Power input sama dengan power output. Itu ialah transformer unggul. Tak ada lah. Dalam yang sebenar tak ada lah. Boleh. Tapi teorinya boleh. Teorinya boleh. Power input ini sama dengan power output. Boleh. Mudah faham macam ni. Letak kereta minyak dalam kereta. Minyak adalah minyak. Minyak tu menghasilkan 50 joule tenaga. Tapi dengan minyak tu, kereta tu boleh bergerak dalam 30 joule tenaga. Mana lagi pergi 20 joule? 20 joule tu kita kata dia sebagai kehilangan, loss nanti. Boleh. Sebab apa? 20 joule tu nanti dia guna untuk gerakkan enjin. Bila gerakkan enjin, maka enjin itu nanti akan panas. Panas tu tenaga, hilang dalam bentuk panas enjin. Boleh. Lepas tu bila dia bergerak, ngorek-ngorek, bunyi pula, hilang dalam bentuk bunyi. Contoh. So, letak minyak RM50, kereta tu tak akan berjalan habis RM50. Mungkin dalam RM30. RM20 tu guna juga minyak tu habis juga, bukan dalam bentuk perjalanan. Kita nak guna dalam bentuk perjalanan macam tu. Boleh. So kalau ada apa-apa boleh mesej, boleh type situ supaya cikgu boleh respon. P yang masuk sama dengan P yang keluar. Itu ialah transformer unggul. Boleh? Transformer unggul. Okey, seterusnya. Kalau P kita dah belajar sebelum ni, bab sebelum ni, bab elektrik ujung sekali kan? Ingat lagi? Kita belajar tentang energi, tenaga elektrik. Lepas tu kita belajar tentang power, kuasa elektrik. Ingat lagi? Rumus yang famous yang ada Cikgu Star kat sini. Kalau tak ingat boleh rujuk video sebelum. Cikgu Star kat sini, rumus yang biasa kita guna untuk power sama dengan VI. Boleh? So kita boleh kata power input, input ni yang belah masuk tadi. Power sama dengan V darab I. V apa? Power input ialah VP lah. Sebab input ini ialah pada gegelung primer. Power input sama dengan V primer darab I primer. Mesti sama dengan V darab I juga. Sebab power juga. Power output, power yang keluar. Power yang keluar dalam gegelung mana? Gegelung sekunder tak? Gegelung sekunder. S. Boleh? Ini rumus asal. Idea asal untuk transformer unggul. Power ni tidak hilang. Kalau ditanya apa transformer unggul? Transformer unggul yang tiada kehilangan kuasa. Boleh? Kuasa. Tiada kehilangan kuasa. Boleh? Okey. Sambung sikit lagi. Seterusnya, kalaulah cikgu bahagikan VP belah sana, cikgu turunkan. So, VS bahagi VP sama dengan IP stay sini bahagi dengan IS. Boleh? Kalau perasan nisbah ini sama dengan nisbah yang asal. So, kita boleh sambung rumus tadi sama dengan IP bahagi dengan IS. Cuma Cikgu Star ni yang dawat hitam ini hanya boleh digunakan bila transformer itu adalah transformer unggul. Bila transformer itu adalah transformer unggul. Yang ini yang biru boleh guna semua jenis transformer. Unggul tak unggul boleh. Yang ini bila ada unggul, kita boleh sambungkan sama dengan. Boleh. Macam mana kita nak tahu dia unggul tak unggul? Dia bagi tahu dalam soalan. Boleh. Untuk transformer unggul. Guna ni. Ataupun dia bagi tahu transformer ini tiada kehilangan kuasa. Boleh guna ni. Boleh. Tiada kehilangan kuasa. Okey. Boleh tanya ya. Cikgu ambil satu contoh. Kalau ada contoh, cikgu cari contoh satu untuk kita sama-sama bincang. Boleh tanya apa-apa ya kat situ.
Boleh ke sini? Saya nak buat satu soalan ni. Tengok padam ya. Yang selepas ni nanti boleh rujuk video cikgu dekat Focus Physics Channel ya. YouTube Focus Physics Channel. Boleh subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat video terkini. Dia kata sebuah transformer mempunyai 3300 lilitan pada gegelung primer dan digunakan untuk memasang sebuah lampu 12 volt 224 watt daripada bekalan 220 volt. Anggapkan bahawa tiada kehilangan kuasa dalam transformer. Dia kata anggap tiada kehilangan kuasa dalam transformer. So, kita tahu transformer tersebut transformer unggul. Boleh pakai sampai sini. Boleh. Kita lukis gambar dulu. Dia kata sebuah transformer 3300 lilitan gegelung primer. Kalau cikgu boleh tulis, okey, gegelung primer NP 3300. Sebuah lampu, nak pasang lampu 12 volt 24 watt. Boleh? Daripada bekalan kuasa 220 volt AC. Okey, satu ditanya, berapa bilangan lilitan gegelung prime sekunder NS? Oh, bilangan lilitan ditanya. A. So, macam mana nak cari AS? Guna rumus ni. VS over VP sama dengan NS over NP. Boleh? VS cikgu berapa? 12. VP cikgu berapa? Ni 220. NS cikgu berapa? Nak cari. NP cikgu berapa? 3300. So NS darab 12 bahagi 220 darab 3300. Dapat 180. Boleh? 180 ialah NS. 180 lilitan. Itu jawapan dia. Boleh. Bila dapat tu kita tengok balik dulu. Tengok untuk semak ya. Bila dapat jawapan 180, kita kata oh dia ni ialah transformer injak turun. Goyang ke 20 jadi 12, injak turun. Turun bawah, step down. So mestilah bilangan lilitan dia ni menurun lah. So 3300 jadi 180. Logik ke? Logik kan dia makin turun. Kalau tiba-tiba dapat jawapan sini 6000, kan? Itu salah. Dah tahu salah. Boleh. Okey, sambung. Yang kedua dia kata arus dalam gegelung sekunder. Oh, arus dalam gegelung sekunder. Dia nak tahu I sini. IS. Boleh. Dia nak tahu IS kat sini. Berapa IS? Kalau berarti, oh dia ada power sini. Boleh? Ada power, ada V. So, power out sama dengan V darab I. V apa? VS darab IS. VS cikgu berapa? Power out cikgu berapa? 24. VS cikgu berapa? 12. IS nak cari. So, IS sama dengan 24 bagi 12. Dapat 2 ampere. Ini jawapan. Boleh? Power ada, I nak cari, V ada. Power sama dengan VI. Okey, last kali dia tanya. Arus dalam gegelung primer. Boleh? Arus dekat sini pula. Dia nak tahu I dekat sini pula. Boleh? IP. Nak tahu IP pula. So, tadi ingat dia kata transformer ini ialah transformer yang tiada kehilangan kuasa. Kalau tak ada kehilangan kuasa, cikgu kata tadi, transformer ini ialah transformer unggul. Nisbah dia boleh pakai sampai sini. So, kita boleh kata, cikgu ambil V lah, V22 ada. VS,
Boleh ke? Ni 1 tadi. Ni 2. Ni 3 ya. VS bahagi dengan VP sama dengan IP bahagi dengan IS. Ambil bilangan lilitan pun boleh. Sebab kita dua-dua ada bilangan lilitan. Ni nak guna yang dia bagi terus. Confirm betul, kan? Okey, VS cikgu berapa? Sekunder 12. VP cikgu berapa? 220. IP cikgu berapa nak cari? IS cikgu berapa? 2. So IP sama dengan 12 bahagi 220 darab 2. 12 bahagi 220 darab 2. Cikgu dapat 0.11. 0.12 bahagi 220 darab 2. 0.11 ampere. Itu jawapan. Boleh? Itu jawapan. Okey, boleh. Hari ni sampai situ dulu untuk kita bincang perkara kedua. Perkara kedua. Hari ni dalam transformer ni dia bahagian yang kedua. Kita bincang satu apa cikgu write up yang apa yang kita bincang hari ni. Yang ketinggalan boleh jumpa dekat Focus Physics Channel. Boleh Focus Physics Channel. Cikgu akan upload video ni dalam Focus Physics Channel tu. Apa yang kita bincang hari ni yang pertama ialah kita ulang sikit macam mana nak guna transformer. Boleh fungsi dia dan apa syarat dia. Ingat, nak naikkan voltan guna transformer. Boleh, nak naikkan voltan guna transformer. Nak guna transformer mesti ada arus ulang alik. Ataupun ada arus ulang alik, boleh guna transformer. Boleh guna transformer, boleh naikkan voltan. So dalam keadaan apa-apa nak naikkan voltan, mesti guna transformer. Nak guna transformer, mesti ada arus ulang alik. So dalam kata lain kita boleh kata, nak naikkan voltan, mesti guna arus ulang alik. Boleh. Nanti kita akan guna benda ni. Ingat betul-betul ni cikgu sebut ni, kita akan guna dalam bab akhir. Apa ni? Subtopik akhir nanti, penghantaran tenaga elektrik. Okey, yang kedua, kita belajar tentang dua jenis transformer. Ada transformer injak naik, menaikkan voltan. Yang kedua ialah transformer injak turun, menurunkan voltan. Boleh naikkan voltan, boleh turunkan voltan. Boleh ubah voltan. Yang ketiga, kita belajar tentang bila kita tahu macam tu, kita ada nisbah dia. Boleh, bila naikkan voltan, maka kita kena naikkan bilangan lilitan. Membuatkan nisbah itu, kita keluarkan satu rumus tentang transformer. Rumus dia dalam bentuk nisbah, iaitu VS over VP sama dengan NS over NP. VS voltan untuk secondary coil, gegelung sekunder. Voltan untuk gegelung primer mesti sama dengan bilangan lilitan untuk gegelung sekunder, bilangan lilitan untuk gegelung primer. Bahagi. Boleh nisbah. Yang ketiga tu. Yang keempat, kita belajar tentang transformer unggul. Ada transformer yang kita sifatkan sebagai transformer unggul. Boleh. Transformer unggul ni ialah transformer yang tiada kehilangan kuasa. Tak ada hilang kuasa. Bagi 10 watt, keluar 10 watt. Boleh. So, transformer unggul ini kita kata power yang masuk, power input mesti sama dengan power output. Dan kita boleh buat rumus juga, power itu adalah V darab I. V darab I yang belah input sama dengan V darab I yang belah output. Bila kita bahagi buat nisbah, kita akan dapati boleh kita samakan dia dengan IP bahagi IS. VS bahagi VP sama dengan IP bahagi IS. Cikgu kata tadi yang dalam biru semua transformer boleh guna. Yang cikgu star ni bila dia transformer unggul, boleh guna dia. Boleh? Dan kita pun buat satu contoh tentang kalau dia tanya transformer unggul. Macam mana dia boleh kata itu transformer unggul dalam soalan sebut? Dia adalah transformer unggul, ataupun dia boleh sebut satu transformer yang tiada kehilangan kuasa. So dia boleh tanya jugalah nanti, kalau satu transformer yang tiada kehilangan kuasa, nama dia apa?
nama dia transformer ukur. Boleh? Okey, sampai situ dulu untuk hari ni. Cikgu live daripada 3.30 sampai 4.30 biasanya. Ni dekat asar. Boleh? Okey, so jumpa minggu depan. Minggu depan cikgu akan live bermula Isnin, Rabu dan Jumaat. Dah puasa. Kalau Ramadan nanti cikgu bagi jadual lain. Boleh je kan Ramadan pun. So, Isnin, Rabu dan Jumaat setakat ini ya. Isnin, Rabu dan Jumaat untuk minggu depan. Cuma Isnin tu kita akan buat sambung transformer satu lagi lah. Sebab transformer belum habis. Sambung transformer, kita tengok tentang kehilangan dalam transformer. So, yang ada kat sini hari ni boleh revise dulu kehilangan dalam transformer. Kita jumpa hari Isnin insya-Allah. Sampai situ dulu untuk hari ni, kan? Kita jumpa hari Isnin minggu depan. Jangan lupa kalau yang belum subscribe YouTube cikgu supaya dapat info terkini ataupun video-video berkaitan dengan fizik nanti. Insya-Allah. Sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.